muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita telah sekali lagi berpeluang menyambung balik bacaan hadis-hadis Nabi berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama berdasarkan himpunan Al-Mawsu'ah Al-Manahiyus Syar'iyyah, perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Bab yang berikutnya yang kita akan bincangkan pada malam ini iaitu larangan mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut sesuatu sedekah ataupun pemberian yang telah diberikan. Itu apa yang kita akan baca berhubung dengan topik tersebut. Larangan ataupun pengharaman kita mengungkit-ungkit atau menunjuk atau menyakiti orang yang telah kita berikan sedekah tersebut. Antara dalil yang dibawa oleh penulis yang boleh kita jadikan sebagai hujjah adalah yang pertama, kita tengok di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah al-'aqu lil walidayh wal mudminul khamr wal mannan bima a'ta." Hadis riwayat An-Nasa'i atau kama qala. Maksud hadis, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah." Ada 3 golongan atau kelompok manusia yang tidak akan masuk ke dalam syurga. Dalam arti kata tidak masuk di sini tidak masuk awal, bukan tak masuk terus, ataupun diharamkan mereka untuk masuk ke dalam syurga, tidak, dengan makna mereka itu tidak masuk bersama dengan golongan yang terawal dibenarkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga, tapi akhirnya mereka akan masuklah. Yang pertama, al-'aqu lil walidayh, mereka yang menderhakai kedua orang tuanya. Wal mudminul khamr, orang yang ketagih atau kita panggil orang yang meminum arak, ketagihan. Orang yang mudmin ni orang yang memang kaki botol. Kaki botol. Wal mannan bima a'ta, iaitu orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan. 3 golongan ini berdasarkan kepada hadis ini tak masuk syurga, la yadkhulunal jannah. Dan kita kategorikan ketiga-tiga perbuatan ini sebagai minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Maksudnya pelaku dia, perbuatan ini dikira sebagai dosa besar. Pembuatnya, pelakunya, orang yang melakukan perbuatan ini termasuk daripada kalangan orang yang fasik. Minal fasiqin, daripada golongan orang-orang yang fasik, orang yang terlibat dengan dosa besar. Dan kita nak fokus kepada wal mannan bima a'ta, iaitu orang yang mengungkit-ungkit apa yang dia berikan. Ayat ini ataupun hadis ini sebenarnya menyokong, menguatkan usul kepada perbincangan ini apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang selalu kita dengar dan kita baca, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman,
la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah yang kamu keluarkan dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan. Kalladzi yunfiqu ria'an nas, seperti mana yang disebut kalladzi yunfiqu, orang yang membelanjakan, orang yang memberikan hartanya dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tujuan ataupun seperti orang yang menunjuk-nunjuk. Apa yang mereka lakukan itu perbandingan yang Allah nyatakan di dalam ayat yang sama seperti batu licin yang ada di atasnya tanah. Quran kata famathaluhu kamathali safwan alaihi turab, satu batu yang licin yang alaihi turabun, yang di atasnya ada tanah menutup batu tersebut. Fa asabahu wabil, kemudian turun hujan kena pada tanah tersebut. Fatarakahu salda, tanah yang menutupi, yang lekat pada batu itu telah ditolak, disingkirkan oleh hujan yang turun itu. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan perumpamaan, yang mana akhirnya batu tadi bersih, kosong, licin daripada tanah yang ada di atasnya. Itu perumpamaan orang yang memberikan sedekah, kemudian dia mengikuti sedekahnya itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati, menghina orang yang menerimanya, dan dia bertujuan dengan pemberian itu untuk menunjuk kepada manusia. Ini ayat yang kita jadikan hujjah dalam menyatakan bahawa perbuatan mengungkit-ungkit, merendah-rendahkan, menghina dan menimbulkan perasaan sedih, terhina di kalangan penerima bantuan tersebut, dan juga pemberian yang dilakukan dengan tujuan riya itu merosakkan pahala yang dilakukan. Itu apa yang kita akan bincang di dalam tajuk kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan manna wal adha, perkataan mengungkit-ungkit ataupun menyakitkan hati orang yang menerima ini, disebut oleh para ulama dengan makna seseorang itu menyebut semula apa yang telah dia beri, dia menghitungnya setelah dia memberikan sedekah. Seumpama satu orang dia bagi sedekah, kemudian kata para ulama berlaku perselisihan. Pada awalnya dia bagi bantuan, dia bagi derma, dia bagi sedekah, tak ada masalah. Selepas bantuannya, pemberiannya dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghina, dengan tujuan menyakitkan, dengan tujuan memperlekehkan pihak yang menerima. Walhal mungkin pertikaian dan pertelingkahan mereka itu tidak berhubung dengan apa yang dia bagi.
Ini sikap yang bila kita dah serah, bila kita dah tolong, kita hendaklah membiarkan urusan balasan itu kepada Allah. Kita jangan ingat lagi dah. Kita jangan ingat lagi, dan kita jangan apa? Mengharapkan apa-apa balasan dan timbal balik daripada apa yang kita bagi. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebelum daripada itu. Allah kata pada ayat yang kita baca tadi, ayat 264, sebelum daripada ayat itu 262, Allah menyatakan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikutkan apa yang mereka keluarkan itu. Maknanya kita bagi sesuatu di jalan Allah, sedekah ke, wakaf ke, infak ke, zakat ke, derma ke, apa ke, kita tidak menyusuli, tidak mengiringi pemberian itu dengan sesuatu yang menyakitkan, dengan membangkit-bangkitkan. Maksudnya kita bagi, stop, titik, tutup, selesai. Tidak ada lagi apa-apa yang kita harapkan, dan tidak ada apa-apa lagi yang kita inginkan. Tutup. Quran kata apa? Dan mereka itu tidak pula menyinggung dan menyakitkan pihak yang diberi. Mereka itulah yang akan diberikan pahala di sisi Tuhan. Allah kata orang-orang yang dapat pahala ni mesti tidak menyebut-nyebut, tidak mengungkit-ungkit, dan tidak membuat sesuatu yang boleh menghina dan menyebabkan penerima itu terhina. Maksudnya dia mesti dalam dia bagi tu, dia memelihara maruah pemberi. Dia tak buat satu-satu tindakan yang boleh pemberi itu dimalukan, pemberi itu rasa terhina, pemberi itu rasa diperaibkan. Tak boleh, kerana itu akan membatalkan. Sebab itu jumhur ulama, majoriti ulama menyatakan, jika ada mana-mana orang yang mengungkit atau melakukan sesuatu, merendah-rendahkan orang yang menerima, atau orang yang menerima itu terhina dengan perkataan atau perbuatan, maka semua tindakan itu merosakkan dan membatalkan segala pahala sedekah tersebut. Batal habis. Apa-apa perkataan yang kita keluarkan, perbuatan kita yang menyebabkan penerima itu tersakiti, disakiti, terhina, diperlekehkan, dimalukan, aib dia, maruah dia dicalar dengan tindakan kita, sebut ke, kan, maki dia ke, ungkit ke, kata lebih kurang ke apa ke, kan, ataupun buat sesuatu yang menjatuhkan air muka dia, maka kesemuanya itu, kata para ulama, majoriti ulama kata batal pahala sedekah tu. Artinya dia tak boleh apa. Sama macam Quran kata tadi. Kemudian tuan-tuan, sebab apa Allah guna perkataan batu licin, di atasnya ada tanah? Kerana alasan dia, batu ni dia tak ada apa, dia tidak boleh menumbuhkan tumbuhan, dia tidak boleh, orang kata apa, memberikan apa-apa manfaat. Batu, ketua batu ni. Okey. Kemudian Allah kata alaihi turab, di atasnya ada tanah. Di kalangan ahli tafsir mereka sebut apa? Tanah itu bertujuan menipu. Tanah itu bertujuan untuk mengelabui pandangan kita. Kan? Kita tengok batu, atas dia ada tanah, kita rasakan ini tanah yang subur. Kita rasakan ini tanah yang baik. Kita rasakan ini tanah yang boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya tanah yang bagus. Tiba-tiba bila turun hujan, ketui batu saja, bukan tanah pun. Ketui batu boleh tanam tak atas dia?
Tak boleh. Boleh tumbuh dah apa-apa, ada manfaat dah. Tengalung orang ada. Buat tengalung boleh, buat baling orang boleh. Artinya, orang yang ada sifat bagi ungkit, bagi hina ni, bagi nak tunjuk ni, dia tertipu dengan amalan dia. Yang dia sangkakan amalan tu macam tanah tadilah. Dia sangkakan amalan itu ada hasilnya, amalan itu ada balasannya, amalan itu ada ganjarannya. Hakikatnya licin, hakikatnya kosong, hakikatnya tak ada apa. Ini yang Quran kata Safwan alaihi turab, batu yang licin yang di atasnya tanah yang menutupi batu itu, menipu orang yang melihatnya, mengelabui mata orang yang melihatnya dengan sangkaan yang hebat. Tapi bila turun hujan, ternyatalah hakikat yang jelas dia tidak ada apa-apa, kosong, batal habis. Jadi tu Quran kata batal habis. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, sebaik-baiknya apabila kita memberikan sesuatu, bukanlah yang berat itu nilai pemberian tadi, tetapi yang berat itu adalah keikhlasan di dalam hati. Yang berat tu bukan nak bagi, bukan nilai yang kita nak bagi tu. Yang berat tu kata ulama, mengikhlaskan hati dalam pemberian tu. Selalu bila kita tolong siapa-siapa lah, kita mesti ingat, mesti ada dalam hati kita, tak apalah, hari ni aku tolong dia, esok dia tolong aku balik lah, kan? Mesti ada begitu, fitrahnya begitu. Mesti dia mengharapkan sesuatu, kan? Mesti dia ada rasa sesuatu. Mesti apa yang dia fikirkan itu buat di sebalik apa yang dia beri itu. Ini agama tak nak lah. Sebab itu Allah kata dalam suratul Baqarah 265, suratul Baqarah ayat 265, Allah menyatakan, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a maradatillah. Sebab itu tuan-tuan dan saya, kita pasakkan dalam minda kita, setiap kerja buat kita, setiap kerja buat kita, setiap tindak tanduk kita, hendaklah diletakkan asasnya maradatillah. Seperti dalam ayat ini, maradatillah, keredaan Allah. Jangan kita harapkan harta dengan anak kita ke, dengan isteri kita ke, dengan suami kita ke, jiran kita ke, kawan kita ke. Kita mesti give, kita duk falsafah kita give and take. Aku bagi, mesti ni. Lepas tu bila dia tak balas, ini masalah dia. Bila kita buat baik, orang tak balas balik, ataupun tidak seperti yang kita harapkan, kita mulalah nak mebal. Kita mulalah nak marah, kita mulalah nak merajuk, kita mulalah nak menyebut-nyebut, mula nak mengungkit-ngungkit. Pasal apa? Pasal apa? Kita kecewa. Kecewa. Manusia akan kecewa. Kecewa pasal apa? Pasal dia mengharapkan balasan. Orang yang mengharapkan balasan ni, dia akan kecewa. Kecewa kerana dua sebab. Satu, orang tak balas langsung. Yang kedua, orang balas tidak sepadan dengan harapan dia, pun kecewa juga. Contoh satu orang kan, tolong satu orang. Tentu akan kecewa dalam dua keadaan. Satu, lepas tolong, kata contohlah kan, tuan-tuan tolong satu orang, dia tak tolong apa, dia tak balas apa, kecewa. Satu lagi, kalau dia balas tapi tak padan, tuan-tuan kecewa juga. Jumpa satu orang rosak motor tengah jalan, kan, tuan-tuan tolong bawa pergi bengkel lah. Duk harap lah kan, dia nak bagi apa-apa ke. Pertama, dia tak bagi apa, kecewa. Kedua, dia bagi tapi tak padan. Mungkin dia balasan dia tu kecil, itu pun mengecewakan. Maka untuk nak keluar daripada daerah kecewa tu, nak keluar daripada perasaan kecewa itu, jangan letakkan langsung harapan. Jangan letakkan langsung keinginan untuk mendapat habuan. Maka itu akan memberikan ketenangan. Jangan. Biar dia pergi dengan amalan kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah taala kata, orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah ini, mereka itu seperti kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Allah kata adalah seperti sebuah kebun. Ini orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ni bila dia bagi sedekah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi, ditimpa hujan yang lebat, lalu mengeluarkan hasil 2 kali ganda. Kalau tidak ditimpa hujan yang lebat, hujan yang renyai-renyai pun cukup, pasal dia duduk tempat tinggi. Allah kata orang yang bagi sedekah ni, Allah sifatkan sedekah itu yang ikhlas, yang diterima, yang makbulah, seperti satu kebun yang duduk di atas tu, yang ditimpa hujan yang lebat, semuanya tumbuh. Bukan sahaja tumbuh, membuahkan hasil 2 kali ganda. Kalaulah tak hujan yang lebat oleh kerana tempat yang tinggi, tanah yang baik, Allah umpamakan sedekah itu umpama tanah yang baik. Dia turun hujan sikit-sikit pun tetap dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pandang pada balasan orang. Kita tak akan harap balasan orang. Dan kita tak peduli pun apa yang orang nak respon balik pada pertolongan kita. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Ini saya nak bagi sedikit semangat dia, sikit je. Innallaha yaqbalus sadaqah. Kalau tuan-tuan bagi sedekah, kemudian diterima sedekah tu, Allah ambil wa ya'khudhuha biyaminih. Allah menyambut sedekah itu dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrah. Kemudian Allah Ta'ala akan mengembang biakkan pahala sedekah yang dia ambil daripada kamu tadi, seperti mana kamu membiakkan seekor anak kuda. Sehingga sedekah yang hanya asalnya hatta innal luqmah, sebesar sebiji, menjadi latasiru, berkembang biak, membesar. Allah Ta'ala pelihara sedekah kita tu, Allah jaga, Allah biakkan, Allah kembangkan. Mithlal Uhud, sehingga apabila kamu berdiri untuk ambil pahalanya, dia dah jadi sebesar Uhud. Kita bubuh satu sedekah, Allah Ta'ala ambil simpan, Allah Ta'ala biakkan, kembangkan, suburkan, sehingga dia menjadi sebesar Bukit Uhud. Bila kita nak ambil Bukit Uhud tu? Bila kita berdiri di padang mahsyar di hadapan Allah. Masa tu. Jadi Allah simpan untuk kita. Allah tak lupa. Manusia lupa. Hakikatnya begitu. Kan? Okey. Kata Al-Imam Ibn Kathir, kamathali jannatin birabwah, seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi. Maksudnya sebuah kebun yang berada di dataran yang tinggi, terletak di atas tempat yang tinggi, bukit, gunung ke, yang mana mengalir di sekitarnya sungai-sungai. Ini tanah tinggi lah tuan-tuan. Tanaman yang terbaik di mana? Tanaman yang terbaik di kawasan tanah tinggi. Tuan-tuan tengok Cameron. Tuan-tuan tengok di Sabah, padi atas bukit. Dan kebanyakan kawasan tanah tinggi ni, kawasan bukit ni, dia punya suhu ataupun keadaan dia sangat baik untuk tanaman. Allah mensifatkan sedekah itu berada di atas tanah bukit, kebun yang terletak di dataran yang tinggi, artinya yang terbaik. Tapi syarat dia, masa kita bagi tu, masa kita keluarkan itu, maradatillah, keredaan Tuhan, bukan keredaan manusia. Itu kita kena pastikan. Kemudian kata para ulama,
Orang yang mengungkit-ungkit ini berdasarkan ayat yang kita baca tadi, tidak lain dan tidak bukan, asal kepada tujuan dia sedekah itu adalah riya. Dia penyakit yang ungkit ni, orang yang mengungkit-ungkit ni, orang yang sebut balik ni, dia mesti tak lari daripada penyakit riya annas, penyakit menunjuk-nunjuk. Siapa yang terkeluar daripada penyakit riya ni, dia tak akan ada penyakit sebut balik tu. Dia tak akan ada penyakit ungkit tu. Yang ungkit balik ni, yang sebut balik ni, yang cerita balik ni, orang yang memang asalnya riya. Itu yang disebut oleh para ulama. Kan? Okey. Riya ni tuan-tuan faham lah. Riya ni dengan maksud memperlihatkan amalan dia. Kan? Kita ada riya, kita ada sum'ah. Riya dia tunjuk, dia mempamerkan. Dia berperkataan lihat, dia memperlihatkan amalan dia. Sum'ah dia memperdengarkan amalan dia. Nampak? Okey? Kemudian kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan bahawa yang dikatakan syirik kecil itu ialah riya. Apa yang dikatakan syirik? Syirik itu apa? Dia buat untuk Allah. Syirik ni dia buat untuk Allah, tetapi dalam masa yang sama untuk manusia. Syirik itu maksud menyengutukan, menduakan. Dalam arti kata riya ni, dia menduakan, di samping dia buat kerana Allah, dia juga mengharapkan pujian ataupun balasan daripada manusia. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, riya ni dibahagikan oleh para ulama dalam banyak jenis. Riya ni kita boleh tengok. Riya ni menampakkan amalan ni, menunjukkan amalan ni, dia ada banyak jenis lah. Satu, riya di dalam pertuturan. Riya di dalam pertuturan. Manusia boleh riya dalam kata-kata. Contoh yang disebut oleh para ulama, seperti orang yang memberi nasihat dan peringatan. Kelihatannya bagus, kelihatannya seperti dia orang yang saleh. Maksud dia cakap pun cakap elok. Tuan-tuan, ada orang dia cakap dengan maksud dia nak riya. Kita tengok tu bagus. Kan? Macam mana kita nak tahu? Kita tak boleh tahulah, pasal soal riya ni soal hati. Riya ni dia berhubung dengan hati, kita tak tahu. Tapi kita boleh lihat dia berbeza pada dua keadaan. Satu, keadaan dia berhadapan dengan orang. Satu lagi, ketika dia bersendirian dengan Tuhan. Kita boleh nilai. Satu orang mungkin di hadapan orang cakapnya bagus, cakapnya elok, tutur katanya bagus, tutur katanya hikmah, tutur katanya lembut. Tapi dia belakang manusia, hakikat yang sebenar ketika dia bersendirian tidak sama. Ini yang kita maksudkan dengan riya di dalam kata-kata. Kadang-kadang mungkin satu orang cakap taklah berhikmah sangat, cakap taklah lembut sangat, tapi itu hakikat diri dia. Jenis orang yang nak cakap, dia cakap. Ada orang dia Allah tapi riya pada amalan. Riya pada amalan. Ini juga tuan-tuan tahulah, kan? Nabi kata satu orang yang apabila dia salat, dia memperbaguskan salat dia untuk dilihat oleh orang. Sebab itu ada satu orang menangis di hadapan Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah kata, kau pergi balik teriak di rumah, kau jangan teriak depan orang. Dia kata pergi balik teriak depan Allah, jangan kau teriak depan orang. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Jangan tunjuk depan orang, menangis depan Allah. Itu apa yang disebut oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, demikian juga ada yang disebut sebagai riya di dalam agama. Seseorang yang sengaja membiarkan dirinya kurus. Ini riya. Kita nampak macam tak riya.
Satu orang yang dia menampakkan diri dia kurus, nampak diri dia tak terurus, nampak diri dia tak kemas, jalan lemah, dengan seolah-olah nak menampakkan apa? Ni dia nak tunjuk apa? Cakap, dengar tak dengar. Dia cakap tu dengar tak dengar. Dan kita dengar tak dengar. Dia berjalan pun macam tak berjalan. Slow. Dia nak habang apa? Dia nak habang kata dia warok. Lepas itu Umar marah. Umar tampak belakang orang yang berjalan slow ni. Kau tak larat tak apalah, hang jangan buat-buat tak larat. Jalan bagi jalan macam jalan lah. Jalan macam orang, macam kudrat dia. Kalau kita orang yang umur 30, duk tok langkah astagfirullah, astagfirullah, Umar bubuh tengah belakang. 30 jalan macam 70, pasal apa? Tak makan ke? Nak habang kita warak. Tunduk. Kan? Ini bukan agama. Agama tak suruh. Kan? Nabi SAW bila dia cakap, kata sahabat, jelas perkataannya. Kami mendengar tutur katanya. Bila dia berjalan, baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Ni bulan Zikra Rasul, bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Nabi jalan slow ke laju? Dalam hadis kata Nabi berjalan laju seperti orang yang menuruni bukit. Pi khabat bukit, turun. Laju ke pelan? Laju. Sebab itu Nabi SAW ajar sahabat masa masuk kota Mekah. Tuan-tuan pelik tak? Masa tuan-tuan masuk kota Mekah, 3 pusingan awal tawaf tu kena lari pasal apa? 3 pusingan awal, 7 pusingan, 3 kena lari pasal apa? Pasal bila orang Madinah sampai, sahabat-sahabat Madinah sampai, orang Mekah duk sebar berita kata orang Madinah ni penyakit, orang Madinah ni kena sakit, orang Madinah ni lemah. Nabi kata, sat lagi hampa masuk Mekah, hampa lari. Habang kata kita kuat. Tu asal usul lari 3 pusingan awal Kaabah tu. Nak habang kata sihat, nak habang kata kuat, nak habang kata bukan penyakit, tak ada penyakit. Buat, tunjuk izzah. Dia panggil haibah, tunjuk kata orang Islam tu. Kan? Jangan berlakon warak. Warak bukan itu maksudnya. Zuhud bukan itu maksudnya. Itu namanya riak. Itu namanya riak. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kata para ulama juga di sini, sikit lagi kita sambung berkaitan dengan riak ni. Kan? Jika seseorang itu melakukan amalan yang wajib, tidaklah dia termasuk di dalam bab riak. Tetapi jika di dalam bab sunat, sebaik-baiknya dia menyembunyikan amalan itu. Kalau dalam bab wajib, tak timbul soal riak. Tuan-tuan faham tak? Dalam amalan wajib, tak timbul soal riak. Tuan-tuan main masjid, riak ke tak? Kalau kata semua tak boleh tunjuk, tuan-tuan mayang di rumah. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan boleh habang tak? Puasa Isnin Khamis, tak payah habang lah. Puasa Ramadan, tak apa lah habang, pasal semua orang puasa. Itu maksudnya. Pasal apa hang tak pakai tudung? Aku tak mau riak. Tak boleh lah kan. Pasal apa hang tak semayang lohok? Aku tak mau riak. Pasal apa hang tak pergi semayang Jumaat? Aku tak mau riak. Ini benda wajib, bukan soal riak. Pasal semua orang kena buat, betul tak? Wajib tak timbul riak, pasal dia kena buat, kita kena buat. Nak lebih tak mana? Tetapi riak itu akan menyerang pada amalan-amalan yang bersifat sunat individu, yang mana kita buat, dia mungkin tak buat. Dia buat, kita mungkin tak buat. Yang tu, pasal tu Nabi semayang jemaah fardu di masjid, sunat di rumah. Pasal apa? Kerana nak latih itulah, nak ajak kita yang tu. Pasal tu Nabi semayang malam di rumah, dia tak semayang malam di masjid, tapi semayang waktu di masjid, kerana tidak timbul soal riak dalam benda wajib. Nampak kan? Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, larangan daripada melakukan ghulul. Larangan daripada melakukan ghulul. Ini larangan yang berikutnya. Tadi soal tu kita dah selesai, kita masuk pada larangan berikutnya, ghulul. Iaitu berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 161. Ini larangan yang kedua, iaitu ghulul. Allah menyatakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Sadaqallahul azim. Sesiapa yang berkhianat di dalam soal harta, ia akan membawa bersama pada hari kiamat apa yang dikhianatinya itu.
tiap-tiap seseorang akan ditunaikan balasan apa yang telah dia lakukan, sedangkan mereka tidak dikurangkan sedikit pun. Ghulul, khianat di dalam soal harta awam. Ghulul ni maksudnya dalam soal harta lah. Sedekah tadi pun dalam soal harta juga. Cuma sedekah tadi dia ungkit, yang ni dia khianat. Dia khianat. Dalam satu hadis, saya baca dia punya teks dia terus untuk meringkaskan masa. Nabi kata, jangan sampai pada hari kiamat nanti aku berjumpa dengan salah seorang daripada kamu memikul di atas lehernya kambing yang sedang berbunyi, mengembek. Nabi kata, jaga, jangan kamu jumpa aku esok pada hari kiamat di padang mahsyar ada kambing di atas leher. Kambing tu duduk mengembek. Kemudian Nabi kata lagi, ala raqabatihi farasun lahu hamhamatun. Jangan dia memikul di atas lehernya kuda, faras. Ada yang tuan-tuan akan tengok esok hari kiamat, tuan-tuan perhati tengok. Siapa yang kambing atas tengkok, kuda atas belakang dia, atau ni perangai ghulul. Itu semua akan mangkit ikut perangai kelaku masing-masing atas dunia. Apa yang dia buat atas dunia, esok macam tu dia bangkit. Ada kambing atas belakang, ada kuda atas belakang. Lalu Nabi kata, yaqulu ya Rasulullah aghithni. Kemudian dia bawa kuda, dia bawa kambing tu, dia mai jumpa aku, dia kata, Rasulullah aghithni, tolong kami, tolong aku. Dia buat salah. Fa aqul la amliku laka syai', aku tak boleh tolong. Qad ablaghtuka ala raqabati ba'irun lahu zughah. Ada juga yang mana dia memikul unta di atas leher dia. Sakan. Unta, kambing, kuda. Kan? Yaqulu ya Rasulullah aghithni. Dia pun main minta. Dia kata, ya Rasulullah tolong aku. Ni, duk heret unta atas belakang ni. Duk heret, duk ada atas belakang ni. Punya tersiksa. Wa ala raqabati samitun. Dan juga kata Nabi SAW, ada yang memikul di atasnya harta benda, emas, perak, duit ke apa ke, duk jadi beban atas belakang ni. Mari jumpa aku, aghithni, tolong ya Rasulullah, tolong aku. Fa aqul la amliku laka syai', aku tak boleh tolong, aku dah habaq dah dulu. Kemudian Nabi kata, wa ala raqabati riqa'un takhfiq. Kemudian Nabi SAW kata, ada yang memikul kain yang bergoyang-goyang di atas lehernya. Juga mari. Siapa mereka ini? Mereka yang pecah amanah dalam urusan khianat, dalam urusan harta yang mereka diberikan tanggungjawab. Mungkin kawan ni balah kambing, kawan ni tipu unta, semua yang mereka curi, yang mereka khianat, yang mereka rampas, yang mereka ambil dengan cara yang tak betul tu, akan ada di atas belakang mereka. Mereka tanggung di akhirat. Hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW juga menyebut, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Allah Ta'ala tidak akan menerima semayang yang dilakukan tanpa berwudu. Wala sadaqatun min ghulul. Dan Tuhan tidak menerima pahala sedekah di atas harta ghulul. Harta ghulul. Harta haram kalau bagi sedekah tak boleh pahala. Pasal itu orang-orang yang ada harta haram, dia wajib bersihkan. Di Maibs ada tabung bara'atuz zimmah. Di Maibs ada tabung bara'atuz zimmah. Tuan-tuan yang ada duit-duit yang tidak patuh syariah, dividen ke, bunga ke, interest ke, atau duit-duit yang tuan-tuan tak tahu mana halal sumber dia, duit-duit syubhah, tuan-tuan pergi di Maib, pergi bubuh dalam tabung tu. Itu cara nak bersih, itu cara nak bertaubat, itu cara nak cuci duit. Bukan cuci duit money laundering, lagu depa duk buat duit haram ni dak. Nak bersihkan. Dapat pahala tak? Tak dapat. Cuma terangkat dosa. Dalam tu tabung tu semua duit-duit yang tak patuh syariah, duit-duit haram, duit-duit syubhah, duit-duit yang tak betul itu semua duduk dalam tabung tu. Tabung tu nanti akan pi buat untuk kemaslahatan umat Islam. Itu cara dia, kan? Okey. Sikit sebelum saya bagi azan tu, saya nak sebut hadis yang terakhir yang berkaitan dengan ghulul ni. Satu hari Nabi SAW menghantar seorang sahabat pergi sebagai wakil amil. Amil, orang yang kutip zakat ni, petugas zakat tu kita panggil amil. Pegawai zakat tu kita panggil amil.
Ada satu orang amil, dia pergi kutip zakat. Dia wakil Nabi, pegawai Nabi, amil Nabi. Kemudian tuan-tuan, dia balik mari. Dia balik mari, dia serahkan kutipan zakat kepada Nabi. Tapi ada sebahagian harta yang dia simpan. Nabi tanya, yang tu pasal apa tak bagi? Bila dia dah serah yang zakat tu, semua dia serah. Ada bahagian dia tak serah. Nabi tanya, itu bahagian apa? Dia kata, yang ni hadiah. Depa bagi. Masa dia pergi kutip tu, depa bagi dekat dia. Okey. Nampak tuan? Dia pergi kutip, depa bagi. Nabi tanya, "Ma balu amil ab'azuhu fayaqul hadha lakum wa hadha uhdiya li?" Nabi kata, macam mana ada orang yang aku lantik sebagai pegawai pergi kutip zakat, tiba-tiba dia kata ni zakat aku, ni zakat depa, ni harta hadiah aku. Artinya dia dapat hadiah tu masa dia pergi kutip zakat tu lah. Nabi kata apa? Nabi tanya dia. Dia bagi kat hadiah. Okay. Afala qa'ada fi baiti abi au fi baiti ummi? Nabi tanya. Ini ghulul. Ini ghulul. Ini definisi ghulul. Nabi kata, aqa'ada fi baiti abi au fi baiti ummi? Aku nak tanya. Kalau hang duduk di rumah pak hang atau hang duduk di rumah mak hang, artinya hang tak jadi amil aku. Kalau hang bukan amil, depa bagi dak hadiah tu kat hang? Itu soalan Nabi. Ayuhda ilaih am la? Depa bagi dak kat hang? Kalau hang duduk saja rumah pak hang, duduk saja rumah bukan amil, bagi dak? Artinya mereka beri di atas jawatan amil tu. Kan? Nabi SAW sebut apa? Ini yang lembu, kambing, unta atas belakang tu. Nabi kata apa? Sesiapa yang mengambil, Nabi kata, sesiapa yang mengambil di atas harta ghulul tadi, dia akan menanggung pada hari kiamat unta di atas lehernya, lembu di atas lehernya, kambing di atas lehernya, dan setiap binatang itu berbunyi. Nabi kata setiap binatang itu akan berbunyi. Kemudian Nabi angkat tangan. Nabi kata apa? Allahumma hal ballaghtu. Saksikan wahai Tuhan, aku telah sampaikan tentang hal ini. 2 kali Nabi sebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi larangan mengambil sesuatu hadiah atau sesuatu imbalan di atas jawatan dan tugas yang berkait dengan urusan kita. Tuan-tuan faham? Saya ingat polisi ni ada dalam kerajaan. Jadi elakkan sumber-sumber yang seperti ini, kerana ada di dalam bab agama kita disebut ghulul. Jadi 2 tajuk ataupun 2 larangan yang kita kupas malam ini, larangan mengungkit-ungkit dan riak dalam soal pemberian, dan larangan ghulul dalam soal harta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.